Selamat petang dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan Sri Jati 2. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 5, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan. Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KONPI 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Siti Hajar Rifkah binti Mat Khairuddin Pang dari Kolej Matrikulasi Pahang, Hana binti Muhammad Husaini dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, dan Laila Nazifa binti Khairil Aminuddin dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Azrai bin Azmi dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Kompleks Pendidikan Nilai dan Dr. Sukor bin Beram dari Kolej Matrikulasi Perak. Para pembentang dan hadirin yang sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menaakur apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Siti Hajar Rifkah binti Mat Khairuddin Pang dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Implementasi Kaedah Anna Slifit dalam subtopik Mechanism of Muscle Contraction. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator, yang dihormati barisan juri dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Saya Siti Hajar Rifkah binti Mat Khairuddin Pang mewakili kumpulan The Diligent Bioforce dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Implementasi Kaedah Anna Slifit dalam subtopik Mechanism of Muscle Contraction. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan rakan-rakan penyelidik yang lain, iaitu Puan Nur Rashidah binti Muhammad Nur, Puan Fadilah binti Mustafa,
Puan Nuridah binti Munawir dan Puan Nurhasni binti Liza. Baiklah, revolusi industri 4.0 sememangnya telah mengubah landscape pendidikan di Malaysia. Justeru, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 telah mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan mutu pendidikan negara melalui pelaksanaan proses PDP yang berlaku secara fleksibel supaya selaras dengan pendidikan tersedia masa hadapan. Justeru, kumpulan kami telah memilih strategi pendidikan cybergogi, iaitu strategi yang mendorong pelajar untuk terlibat dalam persekitaran pembelajaran dalam talian. Selain daripada itu, kami juga memilih untuk mengimplementasikan kaedah analogi, kerana bagi kami kaedah analogi ini boleh membantu pelajar membuat perkaitan sesuatu proses dengan kehidupan mereka yang sebenar. Baik, untuk refleksi terdiri daripada refleksi pensyarah, refleksi pelajar dan juga refleksi yang lain. Untuk refleksi pensyarah, ia dijalankan melalui pemerhatian sewaktu di dalam kelas dan juga melalui pelaksanaan ujian pra. Baik, untuk ujian pra, untuk makluman semua, ia terdiri daripada soalan struktur 10 markah, di mana aras soalan itu terdiri daripada aras kognitif yang berbeza-beza mengikut taksonomi Bloom, iaitu C1, C2 dan C3. Bagi refleksi pelajar pula, pengkaji menjalankan secara temu bual separa berstruktur, di mana pelajar perlu menyatakan apa masalah mereka sewaktu mereka mempelajari subtopik ini. Manakala untuk aspek yang lain, kami juga mengambil kira tentang penggunaan alat digital yang semakin meluas dalam kalangan pelajar, di mana mereka boleh mengakses kepada sumber pendidikan yang berbeza, contohnya seperti e-book, video interaktif dan sebagainya lah. Dan aktiviti penerokan ini bagi kami ia lebih seronok untuk dijalankan sekiranya berlaku secara berkumpulan, di mana sekaligus kita boleh menerapkan elemen kooperatif dalam kalangan pelajar. Namun capaian internet yang terhad mungkin akan membantutkan rasa ingin tahu pelajar tadi untuk meneroka ilmu pengetahuan terbabit. Baik, menurut spesifikasi kurikulum SB 025, ia menggariskan untuk satu topik ini pelajar perlu memahami dan dapat menerangkan mekanisme pengecutan otot berdasarkan sliding filament teori. Selain daripada itu, peruntukan markah untuk topik coordination dalam PSPM 2 pula sebanyak 14 markah daripada keseluruhan 40 markah. Ya, agak banyaklah markah tu. Okey. Walau bagaimanapun, kami dapati pelajar tidak dapat membayangkan mekanisme tersebut sekaligus mereka tidak dapat menerangkan dengan baik. Maka fokus kajian kami adalah untuk memastikan pelajar memahami dan dapat menerangkan mekanisme tersebut menggunakan kaedah Anas Lifit. Objektif umum untuk kajian kami ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam mekanisme pengecutan otot berdasarkan sliding filament teori dalam topik coordination, manakala untuk objektif khusus pula, kami mahu memastikan pelajar dapat menerangkan mekanisme pengecutan otot berdasarkan sliding filament teori dengan mengimplementasikan kaedah Anas Lifit. Selain itu, kami juga ingin menerapkan pembelajaran secara kooperatif melalui pelaksanaan aktiviti berkumpulan sewaktu mereka menghasilkan Anas Lifit. Baik, model kajian tindakan kami berdasarkan kajian Camis and McTaggart 1988, iaitu seperti sedia maklum, ia merangkumi tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan dan merefleks. Untuk kumpulan sasaran, kami ia terdiri daripada 16 orang pelajar SDS College Matrikulasi Pahang. Kenapa kami memilih kumpulan sasaran ini? Kerana berdasarkan ujian pra yang dilaksanakan, di mana 50% pelajar tidak dapat menerangkan mekanisme pengecutan otot dengan baik. Jadi ini contoh jawapan pelajar untuk ujian pra bagi soalan yang perlu mereka terangkan tentang mekanisme tersebut. Jadi mereka tidak mampu untuk menerangkan dengan baiklah untuk 5 markah tersebut. Rasional yang kedua, kami memilih kumpulan sasaran ini adalah kerana kami ingin mewujudkan nilai kooperatif merentas bangsa. Maka
kami menghasilkan satu intervensi yang diberi nama sebagai ANA SLIFIT bagi membantu pelajar untuk memahami konsep mekanisme tersebut. Dan untuk makluman, ANA tu analogi, SLIFIT tu adalah untuk sliding filament theory lah. Okay. Untuk bahagian pelaksanaan tindakan, kami berteraskan model pembelajaran 5E iaitu engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate. Baik, untuk engage, penyelidik ataupun pensyarah itu berkongsi video masa contraction bertujuan untuk menarik minat pelajar untuk subtopik tersebut. Kemudian untuk bahagian explore, pelajar tersebut dia perlu duduk dalam kumpulan dan menghasilkan satu analogi yang bersesuaian. Selepas saja mereka menghasilkan analogi tersebut, mereka perlu mengupload ataupun memuat naik hasil kerja mereka ke dalam Google Site yang telah pun penyelidik sediakan templatenya. Seterusnya untuk explain, wakil pelajar pula akan membentangkan analogi kumpulan tersebut secara terperinci kepada rakan-rakan dia yang lain. Untuk bahagian elaborate pula, pada fasa ini pelajar diberi peluang untuk menambahkan ataupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap analogi tersebut melalui sesi soal jawab. Dan fasa yang terakhir adalah evaluate, di mana semua pelajar perlu menjawab soalan ujian pasca untuk uji kefahaman selepas intervensi dilakukan. Okey, untuk dapatan kajian kami peroleh daripada ujian formatif. Yang pertama daripada ujian formatif yang terdiri daripada ujian pra dan juga ujian pasca. Berdasarkan jadual bilangan dan peratus pelajar, didapati bahawa peratus pelajar yang mendapat grade A meningkat sebanyak 43.75%. Manakala yang kedua didapati adalah peratus pelajar lulus dalam ujian pasca meningkat kepada 100% berbanding ujian pra. Okey, untuk makluman rakan-rakan, soalan C dalam ujian pra dan soalan D dalam ujian pasca, dia memerlukan pelajar menerangkan proses pengecutan otot berdasarkan teori yang dinyatakan. Maka daripada jadual perbandingan ini, kita nampak bahawa berlaku peningkatan markah bagi arah soalan ini sebanyak 100%. Dan ini menjawab kepada objektif pertama kajian kami. Baik, untuk menjawab objektif kedua kajian kami pula, kami telah menjalankan soal selidik selepas intervensi di mana ia bertujuan untuk menilai tahap pembelajaran kooperatif dalam kalangan pelajar. Jadi daripada sini kita nampak elemen ataupun aspek kerjasama menunjukkan nilai min yang tertinggi diikuti oleh komunikasi, accountability dan juga kepimpinan. Sebagai sokongan, pemerhatian dalam kelas juga dijalankan. Kami dapati bahawa pelajar ni dia seronok bila dia menggunakan kaedah ANA SLIFIT. Proses pelaksanaan PDP itu menjadi lebih menarik. Dan ini adalah antara dapatannya, di mana pengetahuan dan pemahaman pelajar meningkat apabila mereka berjaya membuat perkaitan melalui analogi yang mereka hasilkan dengan proses pengecutan otot. Selain daripada itu, wujud komunikasi dalam kalangan pelajar sewaktu mereka berbincang dan juga percambahan idea itu berlakulah. Dan terakhir adalah pelajar didapati dapat melaksanakan tugas dengan lebih berstruktur, di mana setiap ahli memainkan peranan mereka masing-masing. Baik, sebagai refleksi, kekuatan kajian kami ini adalah menggunakan pendekatan yang selari dengan situasi keadaan semasa menyebabkan ia menjadi lebih fleksibel. Kepelbagaian dalam pengajaran menyebabkan pembelajaran itu menjadi tidak bosan untuk para pelajar apabila dia rasa sukar untuk sesuatu topik. Dan yang terakhir adalah pemikiran pelajar menjadi lebih kreatif dalam penghasilan analogi. Walau bagaimanapun, kajian kami ini memerlukan pelajar menguasai konsep mekanisme dengan tepat sebelum dapat menghasilkan analogi yang sesuai. Kami cadangkan diperluaskan kepada topik-topik yang lain dalam subjek biologi. Sebagai kesimpulannya, objektif kajian kami ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar berkaitan mekanisme ini. Berdasarkan dapatan analisis, akhirnya dia tercapailah, alhamdulillah. Jadi saya harapkan perkongsian kita petang ini mendapat manfaat untuk semua. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Tahniah kepada pasukan daripada Kolej Matrikulasi Pahang. Saya nampak hampir keseluruhannya tu nampak cantik. Cuma mungkin saya nak melihat kepada kekuatan tadi tu, dekat ujung tu kan, kekuatan. Dia ada menggambarkan kekuatan dan juga kelemahan. Sebab kelemahan ni sebenarnya penting untuk kita report dalam kajian tindakan untuk penambahbaikan berterusan. Baik, cuma bila saya melihat kepada aspek kekuatan ni, penjelasan yang diberi oleh kumpulan pembentang, dia tidak refleks kepada amalan PDPC itu. Okey, sepatutnya sekarang ni bila kita dah run, kan kajian tindakan ni menambah baik amalan kita. So bila kita dah run, kekuatan itu patutnya mesti menggambarkan peningkatan dalam cara dan kaedah penyampaian kita untuk topik itu. So yang ini mungkin boleh tambah baik ke ataupun adakah doktor maksudkan kekuatan ni dia terlalu umum? Dia agak general, agak general. Yalah, kadang-kadang kita cerita yang terlalu umum-umum, tapi bila kita spesifik sebab amalan kita. So which part of praktis yang kita berjaya tingkatkan semasa kita melaksanakan PDPC. So pandangan saya ia perlu dinyatakanlah secara spesifik. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih doktor. Ya Allah. Macam ni, saya rasa macam tak ada masalah kot. Cuma saya nak bagi cadangan. Boleh tak saya nak tengok yang 5E punya tadi? 5E, ya. Okey. Betul tak? Saya takut saya salah tau. Saya takut saya salah dengar. 5E ini adalah digunakan dalam stage yang ketiga untuk Chemist McTaggart. Betul. Okey. Kalaulah alangkah lebih baik. Ini cadangan je tau, ini cadangan je. Kalau kita buat pelaksanaan tindakan, saya ada cuba untuk rangkakan begini. Puan boleh nampak tak macam ni? Ini stage yang pertama, ini adalah Chemist McTaggart. Okey. Stage pertama, stage kedua, sini pelaksanaan betul? Sini betul? Tindakan tu di sini adalah 5E. Lakaran ini diperbaiki. Lepas tu di sini jadi nampaklah dia punya flow. Jadi di sini tulislah apa tindakan. Okey. Lepas tu sini apa dalam stage yang kedua dalam Chemist McTaggart apa tindakan. Lepas tu yang ketiga tindakan kan. Betul. Tapi tindakan ada 5 5E kan. Terus pergi 5E apa dia step stages macam ni. Lepas tu pergi sini refleksi. Jadi dia nampak macam benda tu gabung jalin yang lebih letup. Maksudnya ini dah okey. Cuma bila dia dah gabung dua, tapi bila dilaporkan bila dilaporkan separate. Jadi saya macam saya kata saya cuba memberi cadangan untuk penambahbaikan pada masa yang akan datang. Dia nampak. Cuma sebab tu saya tanya balik, saya takut saya salah dengar. Betul ke Chemist McTaggart? Betul. Jadi tapi clear kan macam ni kan? Faham. Saya cuba lukiskan untuk puan dan kumpulan. InsyaAllah kami akan tambah baik. Okey. Terima kasih. Terima kasih doktor. Tahniah. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Hana binti Muhammad Husaini dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk The Effect of STEM GBL in Enhancing Achievement Toward Learning Genetics Among Northern Matriculation Students. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, to all members of the floor. Okay, I am Hana binti Muhammad Husaini from College Matrikulasi Pulau Pinang. I would like to present on the topic of the effect of STEM GBL in enhancing achievement towards learning genetics among Northern Matriculation students. As for my introduction, it's actually the matriculation syllabus in Malaysia aims to enhance students' knowledge and understanding in biology to enable them to pursue their study in higher learning institution. But how this going to achieve if actually the hurdles that in teaching biology is the
pupils that misunderstanding or misconception in the biology concepts such as genetics. According to Orchajo and Azna 2005, were not the teachers actually were not seriously overcome the biology subject and argue that the concept of gene is very important and useful in the pedagogy of science. And then hence that we come out with a game-based learning. I choose game-based learning, and according to Tribas 2015 and Wilson, Colon and Henderson 2016, believe that games can apply collaborative and active learning, and the design of the most learning methods is based on the principle of social constructivism. Hence this study is to identify, actually this study is to identify the effect of STEM-based learning or STEM GBL in order to assist the educators in matriculations for teaching genetics. So my problem statement is actually the same to all of my friends, fellow friends. So the student achievement in topic genetics is very low, and it is proven by the LKC of PSPM. So the examiner reports that 80% of the candidate fail to identify linked genes, or actually they cannot draw the chromosome actually, and that's would be their achievement will be lower. So from this I can see it showed that the low achievement of matriculation student in genetics is a bit alarming for the lecturers. So that's why a correction mechanism should be introduced. And also, biology topic can be difficult for students to learn. According to Ichobro and Fabino 2017, actually motivation in studying genetics is very important. So in order to engage or encourage the students to learn genetics and also improve the students' achievement. And also lastly, the lacking of effective teaching method in teaching genetic also contribute to this low performance or low achievement among students, matriculation students. So there have been many exploratory studies regarding the difficulties in teaching and learning process of genetic. So therefore, this research should be carried out in order to find the best teaching strategy for genetics topic. So my objective is just one, that to compare the STEM GBL approach and conventional approach on matriculation students' achievement in genetics. And my research question is there any significant difference in mean score between STEM GBL approach and the conventional approach on matriculation student achievement in genetics if the pre-test score is controlled? And my hypothesis, because this is a quasi-experimental design, so the hypothesis will be there is no significant difference in mean score between STEM GBL approach and conventional approach on matriculation student achievement in genetics. So significance of the study. So this study is actually conducted in the hope that it will be a guide for matriculation lecturer to plan more effective teaching approach in accordance with the students' learning environment, especially for the subject of biology in matriculation. So we actually want to enhance the quality of teaching in order to improve the performance or achievement of the students in genetics. And then it also, the finding from this study also can contribute, is expected to be contribute significantly to the development of the education system in matriculation division in evaluating and expanding the use of STEM game-based learning. So integration in a comprehensive and integrated manner in accordance with the student requirement towards the learning process in matriculation in particular. So actually this can be shared to other colleges. Hope to be shared. But we have also scope and limitations of the study. So we just only carry out this study on matriculation level, and limited to the topic of genetics only, and it's only carried out to the groups of students who take biology subject for the 1-year program and take module 1 only, and we only focus on the achievements of genetic. I'm sorry, there's typo, motivation. It's not motivation, it's only achievements of the
students in genetics. Okay, the accuracy of the result produced by this study is limited only to the validity and reliability of the instrument and method used in the collections of the data. Okay, this is my theoretical framework. I use cognitive theory by Jean Piaget and also social cultural constructivist theory by Vygotsky to develop my board games, which is integrated with STEM element to build out the STEM GBL teaching approach and the effect to the students' achievement in genetics. Okay, for my literature review, for science concept, is actually biology curriculum in Malaysia aims to produce students who are science savvy, innovative, and able to apply science knowledge and make a decision in everyday life, essentially. And also genetic in science concept. So genetic is a branch of biology that studies genes, genetic variation, and also heredity. So Gregor Mendel is the Moravian scientist, was the first to study genetic through trait inheritance. It's actually, genetic inheritance is a very interesting subject, but the students just having a very hard time to understand these topics. Okay, past studies on achievement, students' achievement in genetic. For the conclusion from by all the past studies, is also can be concluded that shows that the students are positively inclined towards the concept of genetic, as they find it too abstract to comprehend and understand, hence leading to disinterest and consequently underachievement. Okay. And then for STEM GBL, okay, STEM games-based learning, is actually STEM. I use that game, the board game, I integrated with STEM element, which is science, that the student have to solve the problem in order to answer the question. And then for T, technology, and then they have to use that game to enhance to get the answer, all right? And then for engineering, they have to draw the chromosome. Okay, then for M, mathematics, they have to calculate the genetic distance. Okay, so it's also, from this past study also, it shows that it is very, it can engage students' attention in class. So for learning theory, we use, as I said before, I use cognitive and also social cultural constructivist theory. And for methodology, I use a quasi-experimental design to 90 more mind samples, 90 students from PNAP matriculation and also Perlis Matriculation College. And for PNAP Matriculation College, I use as a treatment group, and for Perlis Matriculation College, I use as a control group. Okay, then for data collection, okay, for to validity and reliability, I have done a pilot test. So for the validity for the question instrument, so I use 2 SME biology lecturer and 1 English teacher for the language. And so for the reliability, I use CUDA Research 20, and the value is 0.92, which is strongly accepted. Okay, this descriptive from the descriptive analysis. So it's just just to show the mean score. But the main point is there is the increase for the mean score for the post-test. There is the increase for student of the experimental group was higher compared to the control group. And for ANCOVA, so there is a significant difference between the treatment group and the control group. And the hypothesis null is rejected. Okay, and for discussion and suggestion for the future findings, so the applications of the approach using STEM GBL teaching approach should be further expanded for other subjects in matriculation, and the evaluations of the effectiveness of this module involve a very limited sample and is limited to only matriculation students in northern Malaysia only. Therefore, the result of this study cannot be digitized
for all matriculation students in Malaysia. For further study, it is proposed that the same study could be conducted in various other types of educational institutions so that the result obtained can be compared and normalized. Okay, and then from this study, it shows that the STEM GBL can increase the achievement of the students in genetics. That's all, thank you. Okay, Puan. Tahniah. Puan, boleh tak kita tengok theoretical framework? Oh, theoretical framework tak ada conceptual framework Oh. Oh, okay. Nampak. Sebab kat sini saya nampak macam tak ada anak panah. Okay, kat sini baru nampak. Okay. Terus saya macam, bila tak ada anak panah tu macam confused sikit lah. Cuma, oh, okay. Kalau kat sini dia macam garis putus-putus tau. Garis putus ni kita tak kaji kan. Tapi kat situ dia dah, maksudnya teori tu masuk dalam tu lah. Okay, fine. Dia berbeza kat sini, tak apa. Saya tak biasa dengan kuazai. Just nak tanya. Jadi ilmu jugalah. Macam mana dengan pilot test? Pilot test ni dibuat macam mana? Sebab tadi sebelum tu Puan ambil 90 orang, ambil daripada 2 kampus di utara. Ya. Okay, pilot test? Pilot test 45 students. 45 student, bukan sampel lah. Dia bukan sampel. Okey, dia masih sama dengan apa ni kita panggil? Yes, dia kan apa kita panggil ya Allah, saya macam petang-petangan. Apa kita panggil kajian konvensional lah. Maksudnya sama lah konsep kajian konvensional lain. Okey. Okey, cuma sebab tak nyatakan tadi. Cuma nyatakan guna modul kan. Cuma tak nyatakan daripada mana. Tapi 45 tu dari mana? 45 tu 45 student for pilot test tu ke. So daripada Penang lah. Saya buat kat Penang. Saya guna 45 students from Penang Matriculation College. And then dah dapat untuk dia sebab nak test instrument kan, untuk kedua-dua lah, untuk saya punya soalan genetic test tu. So jadi saya guna student Matric Penang je. And then bila dah dapat value tu, dah reliability dia lebih pada 0.7, so that's why baru saya buat randomly yang untuk apa, eksperimen. Penang dan juga Perlis. Lepas tu adakah 45 tu dalam grup populasi juga? Dia dalam populasi, tapi dia bukan tak jadi sampel dia tak jadi sampel. Okay, just mungkinlah mungkin fahaman saya dia. Ini fahaman saya je lah. Sebab tu saya kata kuazai saya tak familiar. Kalau kita buat konvensional yang lain macam tinjauan, kalau populasi ni kita tak boleh kacau langsung. Bagi saya lah. Tapi saya tak pasti. Kita tak boleh kacau langsung. Maksudnya kita kena ambil macam contohnya kampus Perak. Contoh untuk pilot test. Itu saya punya apa kita? Yes, Naila Bahis. Itu saya punya school of thought. Itu school of thought saya je. Okay. Right. Thank you, Doktor. Okay, tahniah atas pembentangan. Tak ada soalan. Cuma my concern ialah bila kita menulis the problem statement. Jadi saya masih sebab ni kajian asas, the problem statement, saya dapati ada penerangan berkaitan dengan motivation and lacking of effort of teaching method. But yet bila kita run data, analyse, tak ada motivation tu. Ya, motivation tak ada. So dia terlompat masuk dalam tu. Itu yang saya tak kaji motivation. So sebab itu saya pun mengingat diri terlepas saya pandang benda dan tu. rakan-rakan. Okay. Once bila kita clear dengan research objektif, kita dah ada instrumen, patah balik kepada research question dan juga kita punya problem statement. Sebab kat situ dia memerangkap kita sebab dia tak sequence. Sebab saya bimbang dekat discussion akan masuk elemen motivation tu. Betul. Okay? Sedangkan dia tidak dikaji. Betul. Itu saja. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Mohon pembentang ketiga untuk bersedia. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga
Laila Nazifa binti Khairil Aminuddin dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Take 5, Let's Gamifikasi. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pada Puan Moderator, yang saya hormati para juri, para pembentang dan rakan-rakan yang memberi sokongan untuk saya pada hari ini. Okay, saya Laila Nazifa binti Khairil Aminuddin dari kumpulan Biogamers, unit biologi KMKT, akan membentangkan topik pendidikan kami yang bertajuk Take 5, Let's Gamifikasi. Dan untuk pengetahuan semua, ahli kumpulan kami terdiri daripada Puan Rosmah binti Yahya selaku ketua kumpulan, dan ahli-ahlinya Puan Siti Najihah, Encik Ruzaidi dan juga saya sendiri iaitu Laila Nazifa. Okey, baiklah, saya teruskan dengan pengenalan kajian. Ubah mengetahui bahawa revolusi perindustrian 4.0 telah lama bertapak dalam negara, dan terdapat 4 elemen yang kita tunjang, iaitu creativity, reflectivity, reciprocity dan juga responsibility. Justru itu kami terinspirasi dengan 4 elemen ini dan ingin menerapkan keempat-empat elemen ini pada pelajar dan juga pada pensyarah. Jadi hasilnya datanglah idea untuk menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran. Okey, jadi apa itu gamifikasi? Gamifikasi ialah satu pembelajaran berasaskan permainan yang mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Okey. Dan gamifikasi ini adalah sebagai satu cara pentaksiran alternatif, selepas kita adakan PDP seperti biasa, dan ia dijalankan dengan cara pengujian berbentuk permainan. Alright, seterusnya kami memilih untuk spesifikasikan pendidikan ini khas untuk topik 7, Gases Exchange, dan hasil refleksi kami kumpulkan data-data sokongan daripada RIH pensyarah sendiri, LKC, PSPM 2020, 2021, 2021, 2022, dan juga hasil temu bual daripada pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar kelas tutor kami. Dan hasilnya kami mendapati bahawa walaupun sebenarnya topik ni bukanlah topik yang paling susah di antara semua semester 2 unit biologi itu, bukan paling susah, tapi rata-rata pelajar masih belum dapat untuk menjawab soalan dengan tepat. Dan dalam SPM pun hanya terdapat sebilangan calon yang boleh menjawab soalan tertentu untuk chapter 7. Dan hasil temubuan kami juga mendapati bahawa memang kebanyakan pelajar sudah lesu dan kurang motivasi untuk meneruskan PDP dan belajar dalam kelas. Okay? Dan selain itu kami mendapati faktor perubahan silibus juga mungkin mengganggu proses PDP kerana pensyarah dan juga pelajar perlu menguasai ilmu baharu. Okey. Jadi selaku pensyarah-pensyarah yang prihatin, kami meneliti permasalahan ini dan memulakan perbincangan untuk mencari cara untuk menarik semula penglibatan pelajar untuk terus fokus kepada topik-topik yang dah hujung ni. Okay, dan objektif kami dalam penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanaan kaedah Take 5 Let's Gamifikasi dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam pembelajaran topik 7, Gases Exchange. Dan juga persoalan kajian kami berbunyi seperti, apakah kaedah pengajaran yang interaktif dalam meningkatkan kefahaman, minat dan juga fokus pelajar dalam mempelajari topik 7. Jadi selain kita nak tingkatkan kefahaman, kita nak juga menarik minat dan juga fokus pelajar. Alright, untuk pelaksanaan tindakan, seterusnya kami menggunakan model Chemist dan McTaggart yang mengaplikasikan keempat-empat langkah ini, iaitu tinjauan awal, perancangan, pelaksanaan dan juga refleksi. Dan sebenarnya kami cuma sempat untuk siapkan satu kitaran sahajalah untuk penyelidikan ini. Dan saya akan jelaskan dengan lebih lanjut nanti. Alright, untuk pengumpulan data awal, untuk tinjauan awal, kami kumpulkan kedua-dua data kualitatif dan juga kuantitatif, iaitu dari kaedah pemerhatian dan temu bual untuk kualitatif dan markah dari ujian pra topik 7.1, 7.2 dan juga 7.3 untuk data kuantitatif. Seterusnya, ini ialah urutan pelaksanaan kajian yang terdiri daripada 6 langkah.
Okay, jadi yang pertama ialah untuk membuat pemerhatian dan temu bual. Kemudian kedua, kita adakan sesi PDP seperti biasa untuk topik 7. Langkah ketiga, kita adakan ujian pra dan analisis. Langkah keempat, kita adakan intervensi. Setelah kita mengajar, kita adakan intervensi Take 5 Let's Gamifikasi ini. Kemudian kita adakan ujian post dan analisis, dan akhir sekali kita adakan soal selidik kepada pelajar. Dan untuk pengetahuan semua, 65 orang pelajar ini terdiri daripada semua kelas tutor daripada 4 pensyarah tadilah. Jadi secara spesifiknya, bagaimana dan bila kita adakan intervensi Take 5 Let's Gamifikasi ini. Okay, kaedah ini sebenarnya sesuai dijalankan untuk kelas jam 2 jam, kelas tutor 2 jam. Jadi setiap kali lepas habis satu subtopik, contohnya 7.1, kami akan arahkan pelajar untuk scan QR code di hujung nota. Dan dekat situ segala link yang pelajar boleh akses ada, dan pelajar boleh pilihlah, klik di situ, isi detail, dan pensyarah boleh kawal untuk startkan game tu. Dan aktiviti ini mengambil masa selama 5 minit, iaitu cukup untuk sela masa pada penghujung sesi PDP untuk pelajar berseronok sambil belajar. Alright, ini ialah contoh aplikasi yang kami guna yang memenuhi kriteria game, iaitu kena ada competition, reward, challenge, points, dan juga akhir sekali ada leaderboards. Right? So contohnya untuk Bluecard ni, dia ada banyak tema games yang kita boleh pilih, dan pelajar kena main games tu untuk kumpul points. So bila dia cukup points, baru dia boleh dapat soalan yang seterusnya. Jadi dia sebenarnya sangat menarik dan boleh tarik minat pelajar untuk berusaha nak dapatkan markah tinggi dan nampak nama mereka di leaderboards lah. So inilah contoh, pelajar dah jawab, pelajar kena main game dulu. Okay, kumpul points di situ, baru keluar soalan seterusnya. Macam tu. Okay, ini ialah kajian-kajian sokongan daripada pekaji yang lain, dan kesemua kajian ini memberi banyak lagi bukti bahawa gamifikasi ini sememangnya memberi pengalaman yang berbeza untuk pelajar-pelajar di dalam PDP. Dan secara tak langsung, para pendidik boleh merangka pelbagai soalan dan juga cabaran secara kreatif bagi menambah aktiviti pentaksiran semasa PDP. Okay, baiklah, seterusnya kami dari segi pemerhatian dan juga dapatan kajian, untuk data kuantitatif, kami telah analisis ujian pra dan post pelajar, dan apa yang kami dapati, terdapat peningkatan yang sangat memberangsangkan, iaitu secara purata 32.2%. Kenaikan markah dari ujian pra dan post. Soalan pra dengan post ni sebenarnya lebih kurang sahaja. Contohnya untuk soalan pertama ada soalan tentang structure, kemudian kedua perbezaan. Jadi dia boleh dikatakan baguslah untuk pra dan post. Okey. Selain itu, kami analisis soal selidik persepsi pelajar yang mempunyai 8 item, iaitu 6 dijawab dengan skala Likert, 1, 2, 3, 4, 5, 6 skala Likert, dan 2 soalan dijawab secara terbuka oleh pelajar. Pelajar boleh menarik sendiri. Jadi kami fokus kepada nak selidik sama ada pelajar seronok, faham, minat, berpuas hati untuk belajar, supaya mereka tertarik untuk belajar. Dan kebanyakan pelajar bersetuju dengan penggunaan gamifikasi dalam kelas, iaitu terdapat purata 45 ke atas untuk item 1 hingga 6. Dan di samping itu, untuk data kualitatif kami, iaitu item 7, kebanyakan pelajar menunjukkan juga aspek keseronokan dan lebih kefahaman. Jadi pelajar juga bagi cadangan yang menarik untuk buat lebih banyak aktiviti gamifikasi pada chapter-chapter yang lain juga. Dan ini juga merupakan impian kami lah untuk meluaskan lagi kajian ini dan banyakkan lagi QR code untuk setiap kali habis subtopik. Dan akhirnya untuk refleksi dan kesimpulan, kami simpulkan dapatan kajian ini telah mencapai objektif kajian. Penggunaan Take 5 Let's Gamifikasi ini juga menjadikan PDP tidak bosan dan rigid, serta menjadi mesra dengan pelajar sebab ada elemen futuristik. Dan integrasi gamifikasi ini dapat bantu lagi pensyarah berinovasi dengan menyediakan kaedah pengajaran yang interaktif seiring dengan
IR 40 dan juga bersesuaianlah dengan tema kompi kita iaitu pendidikan tersedia masa hadapan memperkasa pembangunan modal insan. Baik, itu sahaja pada saya. Terima kasih. Baik, tahniah puan. Satu pembentangan yang baiklah. Alright. Kita bukan nak tanya soalan, cuma saya sikit terkesima tertarik tadi tu sebab kita menggunakan puan punya kumpulan menggunakan 65 orang pelajar 65 orang pelajar. Tapi bila untuk soal selidik itu saya dapati hanya 42 orang pelajar. So apa yang berlaku pada yang lain tu? Okey, macam ni. Sebab soal selidik tu kan kita bagi G-form kan. Lepas tu kita pun terkejar-kejar masa untuk siapkan. Jadi pada akhirnya 42 orang sahaja yang mengisi. Kalau respond rate 42 divide by 65, yep. You kena support sikit lah kan. Siapa yang kata membenarkan respond rate tu boleh kurang daripada targeted group yang kita nak. Maksudnya adalah sikit sokongan. Sebab dia tak boleh simply kita tinggalkan. By right kalau kata kita guna 65, yang itu pun sebenarnya dah purposive kan. Sebab kita dah pilih kumpulan kita. So takkanlah kita bila buat questionnaire tu kita tak boleh dapat balik daripada 65 tu kan. So yang itu dia in term of ketekalan kita punya data dapatan kita tu mungkin kita mungkinlah kat sini kita boleh bersetuju, tak ada masalah tetapi in future mungkin kalau platform lain dia mungkin boleh dipertikaikan kan, sebab kita tak dapat 100% daripada keseluruhan student yang kita guna pakai. Itu sajalah komen saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dan saya setuju juga dengan tuan. Tania, boleh tak kita buka objektif dengan RO dengan RQ? Objektif dengan persoalan kajian. Okay, kita cuba kita tengok dari segi linguistik Dari segi linguistik je. Kita jangan pergi tengok teknikal, kita tengok linguistik je. Okay. Mengenal pasti keberkesanan kaedah tag file let's gamification bla 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 bla. Okey. Di sini maksudnya adalah kaedah take file let gamification tu kita nak tengok berkesan atau tidak. Betul? Betul, saya setuju. Betul. Mesti setuju kan? Okey. Cuba kita tengok persoalan kajian. Dia adalah mesti synchronize. Okey, tapi cuba kita tengok dari segi linguistik je. Apakah kaedah pengajaran yang interaktif dalam meningkatkan kefahaman, minat dan fokus? Seolah-olah ada 2-3 kaedah pengajaran. Betul tak? Tetapi kita nak pilih mana satu. Maka antara RO dan RQ tidak synchronize, tak selari kat sini. Kat sini ada satu pertikaian besar. Jadi saya mencadangkan untuk kadang-kadang kita tak perlu rephrase. Mengenal pasti keberkesanan ni, lepas tu bagaimana apakah tahap keberkesanan ke atau bagaimanakah something like that lah. Tapi kita ambil apa kita panggil soalan kata kunci soalan punya kata tanya. Terima kasih. Apakah bagaimanakah keberkesanan kaedah mungkin persoalan dia bagaimanakah keberkesanan, sebab dia tak sama puan. Ke atas tu satu je kaedah, tetapi kita nak tengok sama ada kaedah itu berkesan atau tidak. Tapi soalan yang kedua, tapi bila dia pergi persoalan dia, apakah kaedah pengajaran yang interaktif? Macam seolah-olah ada banyak kaedah, tetapi kaedah mana yang berkesan? Yang interaktif, sorry. Dia tak cakap berkesan dah pun. Dia dah pergi interaktif pula. Itu dari segi linguistik sahaja. Saya komen jadi sebab kadang-kadang linguistik ini dia tidak penting, tetapi dia sangat main peranan untuk kita sampaikan ilmu. Ilmu salah, kalau orang percaya, gaji kita akan terhenti bila kita pencen. Tetapi kesalahan kita tu sampai kita mati akan jadi saham kepada kita. Sebab tu saya terpaksa bercakap. Okey, baik. Okey, itu jadi betul.
Takut bab-bab ni. Sebab tu kadang-kadang orang nak marah saya banyak cakap pun tak apalah saya kata, sebab saya takut benda-benda ni kan. Yang kedua, yang ini ketakutan saya dalam AR. Adakah ini AR ataupun ini adalah uji lari kepada inovasi? Nampak macam uji lari kepada inovasi. Kan? Tapi tak apa, it's okay. Pengkaji lebih faham. Cuma mungkin pembacaan ini ada sedikit lack daripada saya ataupun kami berdua ketika mendengar dan ketika membaca, menyebabkan kami rasa ini uji lari kepada inovasi. Dia senipis kulit bawang. Benda tu senipis kulit bawang. Tapi it's okay. Yang penting at least Puan ada satu inovasi. Kalau nak masuk pertandingan inovasi, change sikit, masuk inovasi 2,800 lagi mahal. Kan? Lagi puas hati kan? Okay? Apa-apa pun tahniah. Tahniah tau. Cuma biasalah, sedikit-sedikit itu adalah perkara biasa. Sebab saya rasa tapi kadang-kadang kita ni tak nak ambil pot tau, sedikit-sedikit tau. Kecil-kecil benda kita nak ambil pot. Tapi kita kena ingat sekecil-kecil paku tu dia boleh menguatkan satu bangunan. Maka sekecil-kecil kesalahan dia boleh akan menyebabkan satu miskonsepsi yang besar kepada pelajar. Sebab tu kita kena ambil pot. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Para pembentang,